اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 63. 63 baris yang ke-10 daripada atas. Baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau berkata ia seseorang, aku berlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau daripada Nabi, atau daripada Quran, atau daripada Islam. Atau berkata ia seseorang, apa perkataan, aku berlepas daripada Allah. Ini dia antara perkataan yang menyebabkan jadi murtad, jadi terbatal agama. Dengan perkataan contohnya, aku berlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun daripada Nabi, aku berlepas daripada Nabi, tak ada kena-mengena atau daripada Quran, aku berlepas daripada Quran, atau daripada Islam, aku berlepas daripada Islam. Islam tu tak ada kena-mengena dengan aku, contohnya. Dia kata berlepas daripada Allah ni maknanya tak ada kena-mengena lah. Lepas tu dalam aku berlepas daripada Allah ni ada dalam kitab Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dalam Sulam Mubtadi ni saya ada bawa kitab Sulam Mubtadi musyad 27. Aku berlepas daripada Allah, yakni ini huraian dalam Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur bin Muhammad, anak kepada pengarang kitab Wisyah, pengarang kitab Matla'in, Syekh Muhammad bin Ismail. Sulam Mubtadi itu Syekh Daud, Kifayatul Muhtadi itu Syekh Muhammad Nur, cucu cicit saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi dalam kitab Sulam Mubtadi, dia antara perkataan yang menyebabkan jadi kafir adalah berkata aku berlepas daripada Allah, yakni ini huraian dalam kitab Kifayatul Muhtadi, yakni jauh aku daripada Allah. Apa makna jauh ni? Yakni tiada aku bergantung dengan dia. Pada ni tak ada kena-mengena Allah Ta'ala dengan akunya. Tak ada kena-mengena. Sebab apa? Sebab nak makan kerja. Tak kerja tak boleh makan. Mana Allah Ta'ala? Tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Maknanya nak makan kerja. Allah capak daripada langit ke? Tak ada kena-mengena dengan Allah. Aku berlepas daripada Allah. Sebab apa? Allah tak ada buat apa, tak ada tolong apa pun. Contoh. Tu
percakapan menyebabkan jadi murtad. Atau aku berlepas daripada Nabi, atau daripada Quran, atau daripada Islam. Quran itu ini, suruh itu, larang itu ini. Payah Quran ni. Tak ada kena-mengena Quran dengan akunya. Aku berlepas daripada Al-Quran. Apabila Islam ni ketetapan dia begini, ketetapan dia begini, kalau langgar ketetapan kena hukum contohnya, dak puasa kena tangkap contohnya, aku berlepas daripada Islam. Contoh. Ini perkataan-perkataan yang menyebabkan jadi murtad waliyazabillah. Ini contoh. Dalam kitab Sulamut tadi lagi banyak contoh dia. Jadi murtad dengan sebab perkataan, yang mana murtad dengan sebab perkataan lah yang paling banyak sekali berlaku. Contoh misal yang pertamanya, mengkafirkan orang Islam dengan kosa hati dia kafir agama. Kalau kosa hati dia kafir nikmat, dikata gitu tu haram sebab menyakiti. Kamu ni tak semayang, kafir kamu ni. Tapi kalau dia kosak kafir agama pun tak apa, sebab mazhab Hambali memang kafir agama, tak semayang. Ada ni. Dia kalau tak semayang kafir kamu. Memang kosak dia kafir agama, bukan kafir nikmat. Maka tu tak dikafir, jadi mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali lah, tak jadi mazhab Syafi'i dah lah. Mazhab Syafi'i tinggal semayang kafir nikmat, bukan kafir agama. Ada kafir agama murtad. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan semayang muta'ammidan, hal keadaan sengaja. Sengaja tinggal semayang, bukan tertidur, bukan terlupa, tapi sengaja. Dalam kitab menyatakan bahawa sengaja ni termasuk pada tika sakit. Sengaja juga. Kenapa kamu tak semayang? Kita bukan sengaja tak mau semayang. Sakit, pening kepala. Dah. Dia panggil sengaja. Hak tak sengaja ni macam mana? Tertidur. Lepas makan sahur, bersandar, terlelap. Terlelap seorang diri pula, tak ada orang. Sedar tak sedar, syuruk. Tu. Atau panggil tak sengaja. Badan ni. Atau panggil tak sengaja. Ada orang dia malam tu tak boleh nak solat isyak. Jadi dia keletisan sangat. Jadi dia tidur sebelum isyak. Dia bangun pagi, dia bangun makan sahur. Isyak tidak peduli. Sebab apa? Dia ingat ke dia semayang dah. Sebab apa? Sebab tak pernah pun tidur tanpa semayang isyak. Tak pernah tidur tanpa semayang isyak. Tapi malam tu dia tidur tanpa solat isyak. Sebab dia letih sangat. Dia bangun pagi tu makan sahur. Sampai ke masuk waktu subuh. Siang hari tu barulah dia terfikir. Isyak. Abang apa ni? Terlupa. Dia panggil tak sengaja. Ni berlaku bulan Ramadan ni lah. Dia tanya macam mana, dia kata. Dia rasa memang salah besar lah. Ni orang sebenar. Orang sebenar gini lah. Tak ada dosa pun. Tapi dia rasa macam salah besar. Tak berdosa. Sikit pun tak berdosa. Sebab tak sengaja hak tu. Hak tu memang tak berdosa. Tapi tak berdosa pun dia rasa macam macam habis dah dianya. Dah tinggal semayang. Tak pernah tinggal semayang. Kemudian tua dah tinggal semayang. Makna dia rasa macam rutuh lah kita dia. Makna macam berat lah. Ni makna apa ni? Orang yang sebenar. Yang tak berdosa pun rasa berdosa. Walau memang tak berdosa. Dia tidur sebelum solat isyak tu bukan dia sengaja nak tidur. Dia memang tak larat. Memang dia akan makan solat isyak masa tu sahur. Dia bangun sahur, tak ada. Tak mari dia kepala otak dia. Mana apa ni? Dia ingat dia semayang dah. Sebab tak pernah tidur tanpa solat isyak.
Jadi apabila sekali berlaku tu tidur tempat solat isyak, dia bangun sahur, diingatan dia, tak terfikir pun isyak. Dia kira isyak tu, mana dia tak terfikir isyak. Sebab dia ingat macam buat dah gitu lah. Tu, panggil apa ni? Tak sengaja. Jadi muta'amidan hal keadaan sengaja ni, dan kitab menyatakan termasuk tiga sakit. Sesiapa yang meninggalkan semayang hal keadaan sengaja, kata Nabi SAW, faqad kafara jihara, telah kafir ia sebagai kafir yang terang nyata. Mazhab Hambali kafir agama murtad. Mazhab Syafi'i dan jumhur kebanyakan mazhab yang lain kafir nikmat. Tiba-tiba orang tu tinggal semayang, kamu kafir sebab kamu tinggal semayang. Kosak di hati dia, memang kafir agama. Tak apa, jadi mazhab Hambali lah. Tak ada kafir dia, sebab memang itu kafir sungguh. Tapi mazhab Hambali lah. Mazhab Syafi'i kafir nikmat. Engkar akan nikmat Allah. Nikmat Allah ni bagai-bagai. Boleh tinggal semayang. Kufur nikmat. Itu mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain. Lah kalau dia buat maksiat lain lah. Contohnya dia berjudi, kafir kamu. Apa maksud dia? Ahli sunnah tinggal semayang je, mazhab Hambali hukum kafir. Ahli sunnah wal jamaah meninggalkan kewajipan, mengerjakan larangan, tidak dihukumkan kafir, melainkan khawarij. Khawarij tinggal kewajipan, kafir murtad. Buat larangan, kafir murtad. Faham tak ni? Mengumpat je, kafir lalu. Oh, baru selamat tau. Baru tak mengumpat. Macam mana? Itu khawarij. Buat dosa je, kafir lalu. Kita ahli sunnah tidak. Tinggal kewajipan, tidak dihukumkan kafir, melainkan tinggal semayang. Mazhab Hambali, ahli sunnah wal jamaah hukum kafir. Tinggal kewajipan yang lain, zakat dia tak bayar contohnya, aurah dia tak tutup contohnya, orang perempuan tak akan jadi kafir, kekal dia sebagai orang Islam. Buat perkara larangan, berjudi dianya, minum arak dianya, ahli sunnah tidak menghukumkan kafir, menghukumkan fasik. Khawarij tidak. Tinggal kewajipan, mengerjakan perkara yang diharamkan, kafir. Satu golongan laginya murji'ah. Murji'ah ni dia melampau pula. Janji orang Islam yang beriman, tak semayang ke, tak puasa ke, buat benda Tuhan larang ke, tidak akan berdosa sebab terhalang oleh iman. Tu digigit tu pula. Apa dah ni? Dia ada melampau haluan kanan, haluan kiri ke apa? Dia melampau sebelah. Ahli sunnah duduk tengah. Khawarij ni buat dosa je, kafir. Murji'ah buat dosa, tak akan berdosa kalau ada iman. Honing ni apa? Berat 10 kafir lalu. Honing ni ringan siapa ke tak berdosa sebab terhalang oleh iman. Ahli sunnah wal jamaah buat dosa, dicatatkan dosa. Dosa akan melemahkan iman, tapi buat dosa tidak membatalkan Islam, tidak membatalkan iman. Ini ahli sunnah wal jamaah, ada tengah. Dia melampau sebelah. Macam contoh ginilah, bab itu usaha. Qadariyah melampau sebelah, Jabariyah melampau sebelah. Ahli sunnah duduk tengah. Duduk tengah ni kena letak molek, kena kenal molek duduk tengah ni. Sebab apa? Terlajak jadi Qadariyah kan? Kan terundur jadi Jabariyah kan? Tu. Nak kena di sunnah jamaahnya macam mana? Jadi khawarij ni tinggal kewajipan, buat dosa, habis. Batal Islam, batal iman. Tu khawarij. Mu'tazilah buat dosa, Islam pun tidak, kafir pun tidak. Tu Mu'tazilah pun. Buat perkara Tuhan larang, berjudi, minum arak, khawarij kafir. Ahli sunnah tidak hukum kafir. Mu'tazilah tak hukum kafir juga, tapi bukan orang Islam lagi. Bukan
bukan kafir, bukan Islam. Lepas tu duduk mana? Duduk tengok. Lepas tu di hari akhir letak mana? Ni Mu'tazilah pula. Orang Islam buat dosa besar, batal dak Islam. Islam pun tidak, kafir pun tidak. Itu Mu'tazilah. Khawarij dak, kafir tu. Ahli sunnah tinggal kewajipan, buat larangan selagi tidak mengingkari hukum wajib, selagi tidak mengingkari haram, larangan hak haram ijma' ulama lah, maka masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam yang beriman. Melainkan tinggal semayang. Mazhab Hambali letak kafir. Jadi kalau orang tu tinggal semayang, dia kata kamu ni kafir, kosak di hati dia kafir, agama sekalipun, waktu tak ada kafir dia. Sebab itu mazhab ni Hambali. Dia Khawarij ni kena beringat lah. Kena beringat. Golongan-golongan yang melampau ni kena beringat. Golongan melampau ni kena beringat. Tidak melaksanakan hukum Allah, maka jadi kafir. Ini Khawarij. Tidak melaksanakan hukum Allah, jadi kafir. Khawarij. Dia hukum Allah ni wajib dilaksanakan dalam diri. Hukum Allah ni wajib dilaksanakan dalam keluarga. Hukum Allah ni ijma' ulama' wajib dilaksanakan dalam negara. Hukum Allah wajib dilaksanakan dalam diri. Hukum Allah wajib dilaksanakan dalam keluarga. Hukum Allah ijma' ulama' wajib dilaksanakan dalam negara. Tiba-tiba hukum Allah dalam negara tidak dilaksanakan, kafir. Itu Khawarij, bukan ahli sunnah. Hukum Allah tidak dilaksanakan dalam negara tanpa uzur syar'i, tanpa tanpa kebenaran syarak lah kita kata, maka orang ni fasik lagi zalim. Tidak dihukumkan kafir selagi terima hukum agama, tidak ingkar. Samalah juga, tidak laksana hukum agama dalam diri, tak semayang, tak laksana hukum agama lah tu. Tidak puasa, tidak laksana hukum agama lah tu. Tidak tutup aurah, tidak laksana hukum agama lah tu. Maka orang ni fasik, zalim, tak hukum kafir. Melainkan dia engkar hukum, engkar hukum wajib semayang, engkar hukum wajib puasa, boleh dia kafir. Itu hukum dalam diri. Hukum dalam negara pun sama. Semata-mata tidak laksana, tidak dihukumkan kafir. Tapi kalau tidak laksana, yang mana melaksana hukum agama wajib ijma' ulama' tidak laksana tanpa uzur syar'i, maka fasik, zalim, dosa orang ni. Engkar bahawa dia kafir. Kalau semata-mata tidak laksana, maka kafir. Tu Khawarij, bukan ahli sunnah. Tak laksana hukum agama Allah dalam negara, engkar lah tak laksana. Tak laksana lain, engkar lain. Tak laksana, tak ada ihsan, tak ada pengabdian diri kepada Allah, fasik, zalim. Engkar barulah batal Islam. Dalam sana pastilah engkar, salah pemahaman seumpama tu. Orang yang tak laksana kewajipan semayang, engkar kewajipan semayang? Tidak semestinya. Orang yang tidak laksana kewajipan puasa, berarti dia engkar kewajipan puasa? Tidak. Orang yang tidak laksana kewajipan tutup aurah, adakah orang ni engkar kewajipan tutup aurah? Tidak. Ada ni. Orang yang langgar hukum agama, dia terbabit dengan riba, berarti dia engkar keharam riba? Tidak. Dia mengumpat, berarti dia engkar haramnya ngumpat? Tidak. Dia tak engkar, maka dia orang fasik lagi zalim. Jangan kata tidak laksana pasti engkar. Kalau tidak engkar pasti laksana. Hak ni salah sangat seumpama ni. Akhirnya kerana tak laksana hukum agama Allah, kafir. Tu Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada pahaman salahnya, tidak laksana maka engkar. Kalau tak engkar pasti laksana. Dah. Macam tadilah orang yang tak semayang, tak laksana hukum Allah,
semestinya dia engkar kewajipan semayang, dia tolak kewajipan semayang. Tidak, semayang wajib. Kenapa kamu tidak semayang? Begiang alasan tak betul itulah. Dia tidak laksana hukum agama berpuasa, berarti dia engkar kewajipan puasa? Tidak. Tapi kenapa budak puasa begitu begini. Alasan yang syarak tidak terima lah. Kalau alasan syarak terima tu lain. Kenapa kamu dok puasa, saya sekarang ni penyakit, tu alasan yang syarak terima. Ada ni. Jadi nak ceritanya, orang yang tidak laksana berarti dia engkar? Tidak. Kalau tidak laksana maka dia kafir, tu khawarij, bukan ahli sunnah. Tidak laksana serta engkar hukum agama Allah. Bukan engkar saja, bukan hina hukum agama Allah. Tu dia kafir. Kerak tangan pencuri, zalim. Zalim. Kerak tangan pencuri itu perintah Al-Quran. Kalau zalim, Quran lah zalim. Quran kalamullah. Kalau kalamullah tu zalim, Allah lah zalimnya. Ni. Mana ni? Kalau kerak tangan pencuri habislah. Hanya sungai neru, sungai Kuala Neru. Hanya sungai neru. Kalau kerak tangan dia kata. Ni mempermain-mainkan hukum agama Allah. Kerak tangan kata zoling ni, pondok. Orang tua, mari tupang duduk pondok tua-tua. Pakai serban orang tua ni. Dia kalau tunggu mengajar, dia banyak bertanya. Tapi pertanyaan dia tu pertanyaan yang cerdik lah. Bukan pertanyaan bodoh. Bukan maksud pertanyaan bodoh macam mana. Pertanyaan yang tu tanya. Dia memang dia tanya tu memang geliga lah. Memang nampak orang cerdik lah. Sebab anak-anak dia tu memang kerja tinggi belaka. Dia orang kapung tapi anak-anak dia kerja tinggi belaka. Memang anak dia cerdik. Dan dia pun kalau dia tanya-tanya tu memang soalan yang apa? Bernas soalan yang bukan soalan komando Jadi dia baik kita budak pondok ni. Dia sekelamin dengan perempuan dia duduk belakang tu. Dia baik duduk main kat pondok budak-budak Dia orang tua main budak-budak ni. Tak apalah. Sebab apa? Walaupun dia orang tua, kita panggil dia budak pondok lah sebab hidup pondok. Dia hidup pondok kan, kita panggil budak pondok. Biarlah dia tua pun. Dia kawan dengan budak-budak muda ni, dia kawan. Keluarlah mulut dia. Kerak tangan pencuri, zoling hukum dia. Hukum zoling. Lah, budak-budak ni tengah semangat. Haji, kerak tangan pencuri zoling. Kerak tangan mana tu? Hok sibuk-sibuk. Pencuri kerak tangan tu lah zoling. Itu hukum Quran, hukum Allah tu. Allah zoling ke? Dia pakai lari gitu, lepas tu dah tak lari dah kawasan budak-budak lepas dia tu. Serung dah. Dah pakak orang. Ni. Budak-budak ni jadi apa? Ni menyeringa apa? Menyeringa. Menyinga. Lah. Dia cakap gitu. Mana boleh cakap gitu? Itu hukum Al-Quran. Tak laksana tu satu perkara. Jangan menghina. Ni bukan hina, ni kata zalim terus. Apa ada ni? Pakal lepas ada tu tak mari dah ahli budak-budak. Selisih-selisih masa salat berjemaah gitu je. Dah dia cakap apa gitu, itu hukum agama Allah. Jangan cakap lebih kurang. Ada ni. Jadi tak laksana satu perkara, engkar, tolak, hina tu satu perkara yang lain. Ada ni. Jadi ahli sunnah tidak mengerjakan suruhan, tidak meninggalkan larangan, tak jadi kafir, melainkan tinggal semayang. Tinggal semayang saja. Kalau kata kafir, mazhab Hambali. Ada ni. Kalaulah dosa-dosa lain, kamu ni kafir, kosak di hati kafir nikmat, tak jadi kafir dia. Yang mengkafirkan tu tak jadi kafir sebab dia kosak kafir nikmat. Tapi hukumnya haram kerana menyakiti dan menimbulkan syubhah kesamaran. Kemungkinan maksud dia kafir agama. Ada ni. Kemudian hak mengkafirkan orang Islam, saya sebut dah mengelupahnya. Mari daripada salah pengajian, daripada guru yang salah sangat-sangat, hanya bercakap asbab, dihukumkan kafir, hak tu memang
Kena cermat molek lah tu, kena bertabat betul benar. Salah sangat-sangat pengajaran, sesak sangat-sangat pengajaran. Akhirnya anak murid yang belajar guru yang salah ni, orang cakap asbab je, kafir kamu. Oh, senang dia mengkafirkan. Tapi alhamdulillah sekarang ni sedar. Dan masih lagi ada hak mulut laju gitu, tapi segera ada orang perbetulkan. Kamu belajar mana ni? Orang cakap sebab kamu letak kafir ni, kamu belajar mana? Salah kamu belajar tu. Mana ada lalu orang perbetulkan. Sekarang ni masih lagi ada, dimaklumkan, tapi orang akan segera perbetulkan, dia pusnya. Oh, kalau dulu gak mani-mani kafir kan orang. Cakap sebab je kafir lalu. Cakap Allah kebetulan kita jumpa, kebetulan jumpa. Sebab apa? Sebab nak wis surat saman. Kenal surat saman? Ingat lagi ke rumah, dah jumpa dah sini, nak wis surat saman, surat ngelang tu lah. Orang panggil surat samang, tak tahulah sebab apa. Dia panggil surat samang. Oh dah, memang dia cara nak pergi rumah. Jemputan kahwin ni pergi rumah. Dah jumpa dah di satu tempat, kebetulan pakai beri sini kawan dia kata, kebetulan. Cakap apa kafir gitu? Oh dia kata kafir, cakap kebetulan. Kafir ke mana? Kebetulan kau mana? Tuhan buat belaka. Mana ada kebetulan? Faham tak ni? Yelah. Seorang mari tempat tu, seorang mari tempat tu, berjumpa di tempat tu. Tuhan buat tu bukan kebetulan. Tuhan yang qada, Tuhan yang takdirkan. Oh sedap-sedap kata kebetulan. Kafir kalau cakap gitu. Dia kata kafir kerana cakap kebetulan. Ni karuk sungguh-sungguh ni. Belajar ni jenis orang belajar, tapi belajar yang salah guru. Guru yang tak belajar, guru yang hanya membaca sendiri, tapi tahu ke dianya cakap pandai, cakap lembut, cakap pandai, cakap orang suka dengar. Tapi tidak belajar. Belajar juga sikit-sikit. Belajar sikit, pondok tak ada beli ilmu mana untuk mengajar orang, tapi dah tahu dia pandai cakap. Memang biasa cakap kata, kebetulan ni makna apa? Kita tak janji dengan dia. Jumpa situ tu panggil kebetulan. Memang kodok-kodok belaka. Hanya cakap kebetulan tu tak boleh dah. Kafir lalu dah. Sebab tak ada kodok-kodok. Kodok-kodok dia kata kebetulan. Doklah. Orang mati ni biasalah. Orang akan tanya, mati sakit apa? Sebab kena-kena dia tak ada penyakit macam orang lain juga. Tiba-tiba dimaklumkan mati, mari ziarah, tanyalah mati sakit apa, mati sakit apa, mati sakit apa, apa ke macam tak ada Tuhan. Tuhan mati kan matilah, tak ada sakit apa-apa pun. Tanya mati sakit apa. Dia panggil orang ni orang tak ada Tuhan ni, dia kata Tuhan ada kan. Sampai masa Tuhan mati, Tuhan matilah. Sakit apa pun. Yelah sakit jantung ke, sakit apa, jantung ke tak jantung ke, tak berkah. Yang mematikan Allah Ta'ala bukan penyakit. Kalau jantung menyebabkan dia mati, kafir cakap gitu. Bukan jantung yang kena sangat jantung menyebabkan mati, Allah buat mati. Bukan jantung yang buat mati. Kalau cakap kan jantung mati, kafir. Manih-manih dia. Bangga pula dia cakap gitu. Sebab dia rasa dia pandai dengan ilmu sesat. Itu cakap asbab. Mati kerana serangan jantung, mati kerana adalah kerana hak zahir tu. Dah kata pun cek mati kerana organ begini. Itu asbab zahir. Dah kata pun mati kerana gini. Hakikatnya Allah yang mematikan. Tu pegangan. Cakap sikit kok kafir lalu dah. Muju siapa cepat ke hospital selamat. Kafirmu. Selamat tak selamat, Allah Ta'ala yang takdirkan dia tak mati. Ini cerita asbab zahir. Dengan cedera dia seumpama tu, dengan darah keluar yang banyak seumpama tu, adat kata kalau lambat sampai hospital matilah. Adat kata hidup mati kodok-kodok. Allah mengkodokkan dia tak mati, Allah mengkodokkan dia sampai cepat hospital. Sebaliknya kalau Allah mengkodokkan dia mati, Allah mengkodokkan dia sampai lambat di hospital, tidak sempat diselamatkan. Ada ni. Doktor tidak sempat menyelamat, doktor sempat menyelamat. Itu pun cerita asbab belaka. Itu bukan pegangan.
Ni siapa setakat ialah ada orang ni kan bila doktor buatkan kerja dia lah, tak payah rayu lah, tapi dah mak ayah ni pula anak dia kecemasan, dia minta doktor selamatkanlah nyawa anak saya doktor. Padahal memang doktor akan usahakan, tapi dah mak ayah ni dalam keadaan ketakutan ni, dia cakap gitulah, doktor selamatkan anak saya. Cakapan gitu kafir, sebab bukan doktor yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Allahumma lah, apa nak minta dengan doktor? Minta doktor hok mak ayah hok ketakutan ni, dia kata kafir. Apa kafir? Sebab minta dengan doktor, bukan minta dengan Allah Ta'ala. Dia minta tak minta pun doktor akan buat kerja dia. Tapi orang yang ketakutan ni tengok anak dia seumpama tu, memang mak ayah ni akan minta doktor, tolonglah doktor selamatkanlah nyawa anak saya. Gitulah mak ayah ni. Dia kata kafir. Sebab apa? Sebab bukan minta dengan Tuhan, minta dengan doktor. Bukan doktor ni kata kafir, orang lain. Orang ngaji salah. Berat-berat belaka tu. Hak saya cerita ni, contoh ni benda yang sebenar, realiti. Mari daripada salah pengajian. Hanya cakap asbab. Ada ni. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Memang saya ada buat catatan benda hak contoh orang beritahu. Dia pernah dikafirkan kerana dia cakap begini. Dia dikafirkan, dia bercakap tu. Apabila saya mengajar, tak kafir bercakap asbab, maka marilah orang ni mengadu dia dikafirkan dengan percakapan asbab. Ada pula yang mari, Ustaz, saya dulu mudah-mudah mengkafirkan kerana cakap asbab. Macam mana Ustaz? Bertaubat dan kita minta maaf. Itu orang yang mengkafirkan. Tapi yang banyak jupanya orang yang dikafirkan. Dah bayangkan dikafirkan oleh orang, tapi masih tidak reti salah yang mengkafirkan dia tu. Sekarang alhamdulillah, kalau jumpa orang cakap laju gini, adalah orang tegur, awak ni salah pengajian ni. Orang cakap asbab ubuh kafir ni, pandai ni, mana ada orang perbetul tu. Tapi memang ni pun ada dalam rakaman-rakaman pun ada ni. Asbab-asbab ni ubuh kafir, syirik kafir mudah-mudah. Hak itu bak COVID, bak vaksin, mudah-mudah je. Hak dajjal tu dajjal dah. Orang ni. Orang Islam dajjal habis. Ulama pun dajjal habis. Mufti pun dajjal habis. Ni dia penyakit. Dia tak ambil vaksin ke apa semua, itu pilihan dia. Pandai dia nak macam mana pun. Dah ni. Ulama duniawi, ulama dajjal. Ni kan ada pakapiyah ni. Pakapiyah. Ada juga doktor sendiri yang mendajarkan orang. Doktor kapiyah kok. Dia mendajarkan orang. Dia mendajarkan doktor-doktor yang lain. Dia mendajarkan ulama-ulama. Dia mendajarkan mufti-mufti. Ada ni. Ini semua dok ni nanti akan jadi begini. Lah sekarang ni kan. Ada pakar daripada Rusia menyatakan vaksin dalam tubuh ni akan menjadikan tubuh manusia begini. Dia ambil lalu dah. Hak kafir Rusia siapa dia pun tak tahu. Ni pok-pok ni. Belajar agama tapi pesen gitu. Kan dulu kan ada orang ceramah kan. 2 tahun mati. Cocok ising 2 tahun mati. Kita apa lagi 2 tahun Apa lagi 2 tahun? Tak apa lagi dah. Lepas tu tak mati lagi kita ni. Cakap apa gitu? Ceramah agama. 2 tahun mati cakap. Apa dia cakap benda gitu? Ni dia orang tukang bawa. Cocok racing akan direyok muka. Jadi maknanya karuk-maruk, tapi kemudian orang pakai lagi. Karuk-maruk. Dajjal, kafir, syirik. Ada ni. Dia makhluk ni tak ada bekas. Kawit-kawit tak ada bekas. Betul lah, itu pegangan. Kalau cakap je penyakit, cakap je obat, habis lalu. Syirik kafir, jangan. Ini salah pengajian belaka. Dah tak
Orang yang cakap ilmu sains ni kan, mana ada cakap kodok koda. Hak keluar doktor tu kan, COVID vaksin ada dak kodok koda. Tu dia kata tak ada Tuhan kafir tu. Yahudi tu. Sebab tak ada kodok koda. Tu saya sebut semua tu. Kita mengaji kitab fiqh daripada awal kitab sampai habis kitab. Ada dak kodok koda? Tak ada juga. Tak ada kodok kodanya. Sesuatu yang menghalang air sampai ke anggota wudu, sampai ke anggota mandi wajib. Apa sesuatu? Contohnya sisi, contohnya getah yang menghalang air meratai anggota wudu, anggota mandi wajib. Ada ke sisi getah boleh menghalang air kata? Tak, makhluk tak boleh bekal. Tapi kitab fiqh kata sisi lah yang menghalang air daripada kata. Getah lah yang menghalang air daripada kata. Ada tak sebut kodok-kodah? Tak juga. Itu asbab. Pakaian yang menutupi warna aurah tu syarat sah sembahyang. Pakaian boleh menutupi aurah kita? Tak. Tertutup aurah kita sekarang ni kodok-kodah, bukan pakaian buat. Bukan kalau berpegang semata-mata zat pakaian, semata-mata diri pakaian yang menutupi aurah yang tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kafir ijma' ulama'. Tapi kitab fiqhnya pakaian ni lah yang menutupi aurah, barulah sah sembahyang kita. Tapi ada tak kitab fiqh kata qada qada? Tak, pakaian lah yang menutupi aurah. Bukan kata orang sains, orang doktor je tak ada cakap tak ada qada qada. Mana ngaji agama fiqh pun tak cakap qada qada. Itu hukum zahir, asbab zahir, percakapan yang tak berkait dengan pegangan. Jangan mudah-mudah mengkafir habis ceritalah. Kafir akan balik pada diri sendiri. Hak ni murtad dengan sebab perkataan. Hak mengkafirkan orang Islam yang lain. Atau dan seperti menyenda-jenda dengan Quran, atau baca akan Quran dengan kosok, mengolok-olok akan dia akan Quran, atau menghina akan dia akan Quran. Dan seperti ni murtad dengan sebab perkataan, menyenda-nyenda dengan Quran. Dia waksana main je dengan Quran. Ni menyenda Quran ni bukan pijak Quran. Tu sama telah lah. Ambil Al-Quran pergi buang tempat najis, sama telah lah hatunya. Hak parah laginya pernah orang Islam dikencing atas Al-Quran. Tu memang perbuat. Tu kafir dengan perbuatan lah tu. Tu kafir dengan perbuatan tu nombor 3. Ni dengan perkataan dia menyenda-nyenda dengan Al-Quran. Manakala orang baca ayat Quran kau, dia senda main je. Dia senda main dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Dia baca ayat Quran je, dia buat jebeh lalu. Ada jebeh? Tonyek, faham tonyek? Jebeh, tonyek. Ia belaka tu. Nak menyenda-nyenda akan Al-Quran. Atau baca akan Al-Quran dengan kosak, mengolok-olok akan dia, atau menghina akan dia. Dia baca Al-Quran. Misalnya seperti dia baca lakum dinukum waliyadin, ayat tukung wak lari padi. Hak emang ayat Quran. Kena ayat tukung? Kena tak? Bukan ayat hak botok kepala depan lah. Kan ada ayat kan jenis botok kepala depan tu, bukan tu ayat tukung. Tak ada sangat tahu ayat tukung tu apa dia. Hak ni seingat-ingat saya lah, seingat-ingat. Ayat tukung tu ayat hak botok depan. Kan ada ayat jenis botok depan tu kan. Ke mana? Hak botok depan tu. Gitu ayat tukung. Nazri, ada orang komen tak? Tak ada orang komen? Payuh. Dah saya tulis ni. Terwaw kah waw nge.
ayang tukung wak lari padi. Lakum dinukum waliyadin. Ayam tewau kahwonge. Ayam tukung wak lari padi. Tapi dalam sulam mubtadi ni tak ada hak contoh tu. Hak contoh tu saya buat. Lakum dinukum waliyadin, ayat tukung wak lagi padi tu. Hak dalam sulam ni banyak lagi ayat yang lain. Contohnya dia masa dia menimbang barang, dia kata awazanuhum. Masa dituang air dia kata waqat sandihaqa. Dia main ayat Quran. Dia memperolok-olokkan ayat Quran. Dia tuang air contohnya dia pun kata waqat sandihaqa dan bekas-bekas yang penuh dengan air arak. Dia kata gitu. Asal mana ayat ni lah. Tapi dah kita ayat Quran dah erti mana. Dah. Dia sekarang ni dia gini. Dia ambil ayat Al-Quran. Dia ambil ayat Quran, dia guna ayat Al-Quran pada makna yang bukan makna dia sebenar. Lakum dinukum waliyadin bukan makna ayam tukung wak lagi padi, tapi oleh kerana bunyi lakum ayam tukung gitu. Waliyadin wak lagi padi, dia main gitu. Tapi ayat Quran tu digunakan bukan pada makna yang dikehendaki. Tapi kalau tidak kosak menghina, hukumnya haram, dosa besar. Hukumnya haram kalau tidak kosak menghina. Hak saya sebut minggu lepas hanya warak budak ni. Warak dun wabark. Tu jangan tu. Warak dun wabark itu makna lain. Wa dan ra'dun guruh, wa dan barkung kilat. Warak dun wabark dan guruh dan kilat. Adapun warak, waw, ra, ain itu satu perkataan. Sekarang ni wa satu perkataan, ra'dun, ra, ain, dal. Itu satu perkataan. Waw dengan makna dan, ra'dun dengan makna guru. Bukan wa-ra satu perkataan. Adapun warak ni itu satu perkataan. Waw, ra, ain, wara dengan makna memelihara daripada yang syubhah. Itu warak. Dia warak, dia memelihara daripada yang syubhah. Itu warak satu perkataan. Waw, ra, nge. Adapun warak dong bunyi warak juga. Lain tu. Waw dan ra dun, ra ain dal guru. Wabarkun dan kilat. Dia pun warak budak ni, warak dun wabark. Diguna ayat yang tidak bertepatan dengan apa yang dikata. Hukumnya haram. Ini pun ceramah ni. Orang ngajar cakap gini. Ini kena amati. Tapi dia tidak kosak menghina. Dia tidak kosak menghina, tak ada kafir lah. Tapi hukumnya adalah haram. Kerana digunakan Al-Quran bukan makna yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran. Qatalana bih, kucalana habis dah puak kita ni. Itulah hak wirid semayang tu. Hak ujung dia qatalana bih tu, dia awal dia apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Sebelum tu dia ada ujung tu qatalana bih, kucalana habis puak kita. Betul dah ayat tu makna kucalana? Dak, dia ambil Al-Quran diguna pada perkara yang tidak dihantarkan untuk dia. Hukumnya haram. Kalau dia tidak kosak menghina, dah dia taklah letak dia kata kosak menghina, tapi dia ambil bunyi qatalana bih, dia pun letak kucalana habis. Hukumnya haram. Macam hak warak dung tadi itulah. Jangan gitu.
Hak ni betul-betul nak menghina Quran. Dia baca Quran, dia nak menyendat Quran tu menyebabkan jadi murtad dengan sebab perkataan. Jadi hak ni hak dalam kitab ni Fatih Faridah. Hak dalam kitab Sulam Mubtadi banyaklah hak jadi murtad dengan perkataan. Tapi banyak-banyak dalam kitab Sulam Mubtadi murtad dengan perkataan ni tetap dimulai dengan mengkafirkan orang Islam. Murtad dengan perkataan, dia mempermainkan janji Allah dengan kebajikan, dia mempermainkan janji Allah dengan balasan kesaksaan, dengan meringankan. Orang main janji Allah Ta'ala. Bakar neraka. Mula-mula sakit lah. Bila lama-lama kali hilang lah sakit. Sedap dia main. Jangan. Dah lah, kan sakit ni apabila sudah jadi Allah bisa kan gitu kan. Kan lama-lama kan tak sakit kan. Dia kata tak sudah using lama-lama hilang sakit dah. Mungkin neraka sentiasa hilang sakit. Ada ni buat main. Ada orang main pakai gaib seumpama ni. Dia kan syurga sebelah sana. Tiang sirat akan dilintangi atas dia panggil apa? Muka neraka Jahannam. Muka ke belakang dia panggil. Neraka Jahannam, tiang sirat ni akan dilentangkan. Naik ke atas 1000 tahun, di tengah 1000 tahun, turun 1000 tahun. 3000 tahun perjalanan. Neraka Jahannam bawah. Syurga sebelah sana. Semua orang akan melintasi tiang sirat, termasuk para anbiya. Sebab syurga sebelah sana. Dia kata kalau nak buat jahat, dia kata buat jahat sungguh-sungguh. Jangan buat jahat sikit-sikit, biar Allah marah sangat-sangat kerana jahat pelik ni. Allah pun ambil orang jahat pelik ni, Allah pun campur ke dalam neraka. Tapi Allah campur ni campur nak marah, telajak masuk syurga. Dia main gitu. Dah syurga sebelah sana kan. Tapi kalau jahat sikit, bubuh neraka gitu je. Dah jahat ni, jahat pelik ni. Akhirnya Tuhan pun nak marah sangat kerana dia jahat pelik. Tuhan pun ambil, Tuhan pun campur ke neraka. Dah kerana terkuat campur, akhirnya akan terpelanting masuk syurga. Dia buat gua main. Ada ni. Jangan main bab perkara gaib ni. Sama juga dengan persoalan barzah. Jangan Jibril malaikat nakir akan tanya soalan ni. Masa hidup kamu kerja apa? Lepas tu buat dialog. Malaikat nakir jawab tanya gini, dia jawab gini. Jadi dialog tu nakir dengan ahli kubur ni benda gaib. Ada ke dialog dalam percakapan nakir dengan ahli kubur dengan cakapan sok mama tu? Nak buat contoh. Tak boleh orang main gitu. Bunyi orang kata bagus dia nak bergurau sahaja untuk biar kita faham. Gurau apa? Persoalan muka nakir soal gitu ke? Muka nakir soal gitu. Kamu kerja apa dahulu? Masa kamu kerja lepas tu gua main-main buat cerita. Jangan. Perkara gaib jangan buat main-main. Tapi muka nakir akan tanyalah apa pekerjaan kita. Tapi dialog tu jangan buat macam jawab gini. Muka nakir pula kata gini, jawab gini. Sedap punya cerita. Panggil apa ni? Cerita apa? Pelipu lara orang panggil. Jangan. Bab perkara jangan cakap lebih kurang. Pada dalam kitab Sulam Mubtadi ni lagi, kalau Allah Ta'ala nak beri syurga pun aku tak mau masuk buat main dia. Dengan cara meringan-ringankan. Dengan cara yang meringan-ringankan. Kita ni buat amal ibadat, boleh masuk syurga. Kalau Allah tak beri syurga peri-peri, aku tak ambuh masuk bawa syurga dengan meringan-ringankan. Itu juga perkataan yang menyebabkan jadi kafir.
Antara lagi dalam kitab Islam tadinya, jikalau naik saksi pada aku, anbiya, nabi-nabi dan malaikat dan segala orang Islam sekalipun dengan satu perkara, aku tak akan terima cerita buat hukum hakam, hukum di gini. Kalau mari nabi pun, mari malaikat pun cerita hukum hakam macam kamu cerita, aku tak mau terima. Ada ni sekarang ni orang cerita buat hukum hakam. Dia kata, kalau nabi mari cerita pun macam kamu cerita, malaikat mari cerita pun macam kamu cerita, aku tak akan terima. Dia apa? Dia mempermain-mainkan. Itu di antara hak murtad dengan perkataan. Dia banyak lagi lah. Dia cerita bab hukum. Dia tanya, hukum apa gini? Pada ni. Dia tanya dalam tujuan untuk menghina, menyenda-nyenda. Hukum apa? Kalau dia tanya hukum apa gini ni, saya tak pernah dengar. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Hukum apa seumpama ni? Saya setakat belajar, tak pernah dengar pun hukum gini. Ni dia tahu dah tu hukum agama. Hukum apa? Mereka kerak tangan. Hukum apa? Dengan nada untuk mempersenda-sendakan, untuk mempermain-mainkan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu yang paling banyak jadi kafir adalah dengan perkataan. Paling banyak menyebabkan seseorang jadi kafir. Yang mana dalam kitab Sulam tadi, di kitab Pekoh pula bab ibadah, bab muamalah, bab munakahat, bab janayat. Tapi di awal tu cerita bab pegangan. Bila cerita pula berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad. Tapi dia panjanglah nak banding dengan kitab Hak Pati Paridah ni. Ketiga, perbuatan umpama sujud kepada makhluk seperti manusia, berhala dan lain, atau buat hina akan Quran seperti nak baca mana? Atau buat hinakan akan Al-Quran seperti ta alif he waw hamzah. Ta alif he waw hamzah. Kalau ada orang di FB, masuk FB. Ta alif he waw hamzah. Suruh orang baca. Nak baca mana? Tahu. Tahu tak tahu? Tahu tu lah. Tapi disebut dengan tahu. Kita tahu pun tak ada bahasa standard tau. Tahu teranu tau. Tahu. Dah pakai dah barang tu. Tahu. Tu tahu. Ni bukan tahu ni. Tahu. Tahu mana apa? Buang lah. Seperti tahu. Atau buat hinakan Quran seperti tahu dalam tempat kotor-kotor. Mana apa ni? Tahu buang Al-Quran pada tempat kotor. Kita tahu. Tu pun tak ada bahasa standard ni. Ni tahu pula. Sekali. Kalau tak ada hamzah tu dia tahu dah jadi jadi apa? Tahu dah. Tahu. Tu tauhu dah. Ni tahu. Ni ada hamzah ni. Tahu. Tahu buat. Ni ayat kita. Dalam Paridah tulis warna dah tahulah tu. Seperti tahu di dalam tempat kotor. Contoh laginya Al-Quran ni macam mana pula kalau letak duit dalam Al-Quran. Letak duit dalam Al-Quran. Selain daripada nak jadi duit dia tu jadi tak kedut, satu laginya selamat. Sebab orang curi tak akan pegang Al-Quran. Ada ni. Di lembang-lembang, di selongkor rumah orang, tempat Quran dia tak setu. Sebab apa? Sebab air semayang tak ada pencuri ni. Jadi kalau pegang Quran tanpa wuduk hukumnya haram. Naik rumah orang tak apa. Pegang Quran haram. Ada di surah Iman. Quran mahal. Quran mahal harga ratus.
Dia ambil semayang dulu, lepas tu baru dia ambil Quran dicuri. Dia ambil semayang, kan dia ada CCTV kan. Quran mahal 100 gua gitu, Quran mahal lah. Dan sisi tu dia ambil semayang. Mana boleh ambil Quran dia pergi lalu. Maknanya bagus juga dia tau. Sebab nak pegang Quran mana boleh wudu tak ada. Tapi curi Al-Quran. Sebab tu kalau orang letak duit Al-Quran ni dia macam selamat duit dia. Orang takkan selongkor Al-Quran. Dia letak duit Al-Quran, hilang juga. Ni cerita pondok lah ni. Hilang juga. Kena kawan dia sendiri tahu dah dia buku duit Al-Quran, kawan dia curi. Dia tahu dah ibu Al-Quran. Tapi apa hukum letak Al-Quran, duit dalam Al-Quran? Pandangan muktamad hukumnya makruh. Walaupun ada pandangan mengatakan haram, pandangan muktamad hukumnya makruh. Sebab duit dalam Al-Quran tidak berupa menghina. Pada ni hukum ni samalah, letak duit dalam kitab sama juga. Pandangan muktamad makruh. Quran kitab bukan tempat letak duit. Tapi tak dia haram. Pandangan muktamad lah ni, hukumnya makruh. Ada pun setakat nak balik lah yang Quran. Macam orang nak tu duit kan. Dia gini masuk apa? Air liur dia ada? Ada air liur? Tak ada air liur dah. Dia buat, lepas tu dia pun duit. Dia tu duit. Sama juga dia buat Quran. Dia buat, lepas tu dia pun belek Al-Quran. Hos tu tak ada haram gitu. Tak ada haram. Jangan buat bandingan pelik. Macam mana kalau kita gini letak dahi orang, mesti orang marah. Jadi kalau kita buat gini pegang Quran, haram lah. Itu logik akal bang gitu, bukan hukum syarak. Hukum pekoh. Tapi orang ni panggil apa? Kurang adab. Tapi tidak haram. Tapi kurang adab. Tidak haram, tapi kurang adab. Dia tulis ayat Al-Quran. Tak ada benda yang boleh digunakan untuk memadam ayat Quran. Dia pun ludah liur atas tangan dia, dia pun padam ayat Quran dengan liur dia, pun tidak dihukumkan haram. Sebab dia bukan kosak menghina, tapi tidak beradab. Padam ayat Al-Quran dengan liur pun. Ini tek sikit baru nak balik Quran, letak hukum haram. Tu jangan gitu. Kalau kata dak comel buat gitu, tak apa. Tak beradab tak apa. Janganlah mudah-mudah letak hukum haram. Tapi lama dah tak tengok tau. Dah kalau orang nak bagi duit, dia buat gini, lepas tu ada liur, lepas tu kita duit tau. Ke macam mana? Tak ada air liur. Wallahualam lah apa tujuan dia buat tu, mungkin nak jadi tangan dia macam mana? Tak apalah duit tu. Macam mana dengan Quran? Sama juga. Tak akan dihukumkan haram. Jangan buat mudah-mudah menghukum. Kalau kata dok comel tengok buat gitu, lain, buat adab lain. Tapi nak menghukumkan haram macam tadilah, letak duit dalam Al-Quran, dalam kitab, dok kena gitu. Tak sesuai. Dalam Quran, dalam kitab bukan tempat duit. Tapi dia tidak ada rupa menghina. Jadi pandangan muktamad letak hukum makruh. Sebab ada orang mengaji dia letak duit dalam Quran dengan alasan dia tak akan hilang. Tiba-tiba hilang juga, kena kawan-kawan dia sendiri yang mencuri. Wallahu a'lam.